Hubung kait suhu dengan haba. Haba diperoleh daripada pelbagai sumber seperti matahari, peralatan elektrik dan pembakaran bahan api. Haba merupakan satu bentuk tenaga dan haba mengalir dari kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Suhu ialah sukatan darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Jadi, haba adalah satu bentuk tenaga, tetapi suhu ialah sukatan ataupun darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu objek. Suhu meningkat dalam persekitaran yang panas dan akan menurun dalam persekitaran yang sejuk. Suhu boleh disukat menggunakan alat iaitu termometer. Di sini kita boleh tengok perbezaan antara haba dengan suhu. Haba adalah satu bentuk tenaga manakala suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Haba diukur dalam unit joule. Simbolnya J huruf besar, manakala suhu diukur dalam unit darjah Celsius atau Kelvin. Unit SI-nya Kelvin, tapi boleh juga disukat dalam unit darjah Celsius. Untuk Kelvin, simbolnya huruf K huruf besar. Kuantiti haba bergantung kepada jenis bahan, kuantiti bahan dan suhu. Manakala suhu bergantung pada darjah pergerakan zarah-zarah di dalam sesuatu bahan. 9.2 Pengaliran haba dan keseimbangan terma. Pengaliran haba. Haba mengalir dari satu objek yang panas ke suatu objek yang sejuk. Aiskrim apabila dibiarkan pada suhu bilik, dia akan menyerap haba. Apabila menyerap haba, apa yang terjadi? Aiskrim itu akan mula mencair. Pengaliran haba boleh berlaku dalam 3 cara, iaitu sama ada secara konduksi, perolakan dan sinaran. Konduksi. Proses pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui medium pepeja. Maksudnya, kalau haba dipindah secara konduksi, ia mesti melibatkan medium pepeja. Zarah-zarah yang menerima tenaga haba bergetar dan berlanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap dan seterusnya ia akan memindahkan haba ke seluruh medium. Arah pengaliran haba mesti dari tempat ataupun kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Perolakan haba dialih melalui pergerakan bendali iaitu cecair ataupun gas dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Bahagian bendali yang menerima haba akan mengembang menjadikan ia kurang tumpat dan akan naik ke atas. Manakala bahagian bendali yang sejuk dan lebih tumpat akan turun ke bahagian bawah. Peredaran bendali yang naik dan turun secara berterusan kita panggil sebagai arus perolakan. Kaedah ketiga ialah sinaran. Proses pemindahan haba tanpa sebarang medium. Contoh, sinaran matahari ke bumi. Haba boleh merambat menerusi ruang kosong ataupun ruang tanpa sebarang zarah-zarah iaitu vakum.
Jenis permukaan, suhu dan luas permukaan objek mempengaruhi kadar pengaliran haba. Pengaliran haba dalam fenomena alam. Pada tahun 1936, Amerika Utara telah dilanda gelombang haba yang teruk. Gelombang haba ini telah meragut hampir 5,000 nyawa dan menjadikan antara gelombang haba yang paling teruk di dunia. Bayu laut. Bayu bermaksud angin, angin dari laut. Pembentukan bayu darat dan bayu laut merupakan contoh semula jadi bagi proses perolakan. Pada waktu siang, matahari memanaskan daratan lebih cepat berbanding dengan laut. Apa yang terjadi? Udara panas di daratan akan mengembang, menjadikan ia kurang tumpat dan akan naik ke atas kerana kurang tumpat. Udara sejuk yang lebih tumpat akan bergerak dari permukaan laut untuk menggantikan udara panas di darat dan akan menghasilkan bayu laut, iaitu angin itu adalah pergerakan dari laut ke darat. Sebab itulah kita panggil sebagai bayu laut. Ini contoh gambar rajah menunjukkan kejadian bayu laut. Apabila cahaya matahari yang terik memanaskan darat dan laut, tetapi udara di darat lebih cepat panas dan menyebabkan ia menjadi panas dan kurang tumpat, seterusnya akan naik ke atas. Manakala udara yang lebih sejuk di bahagian laut akan menggantikan udara di daratan. Terhasillah bayu laut. Manakala bayu darat terjadi pada waktu malam. Pada waktu malam, darat akan menjadi sejuk dengan lebih cepat berbandingan laut. Udara di permukaan laut yang lebih panas menjadi kurang tumpat, lalu ia akan naik ke atas. Udara sejuk yang lebih tumpat dari daratan akan bergerak ke laut untuk menghasilkan bayu darat. Ini adalah contoh gambar rajah menunjukkan bayu darat yang terjadi pada waktu malam. Pada waktu malam, laut adalah lebih panas berbanding dengan daratan. Apa yang terjadi? Udara panas di laut akan naik ke atas, manakala udara sejuk yang terdapat di daratan akan mengalir dan menggantikan udara di laut yang telah naik ke atas tadi. Maka terhasillah bayu darat.